Selamat sejahtera kepada pelajar semua. Okey, hari ini kita sambung untuk jenis keimunan Okey. Keimunan ini boleh dibagi pada dua jenis, iaitu aktif dan pasif. Okey, apa itu keimunan aktif? Keimunan aktif ini melibatkan sel limfosit. Sel limfosit ini akan menghasilkan antibodi. Kalau banding dengan keimunan pasif ini apa yang berlaku? Sel limfosit tidak menghasilkan antibodi. Okey, dan badan menerima antibodi daripada sumber luar. Kalau kita banding apa beza aktif dengan pasif? Aktif menghasilkan antibodi, pasif tidak menghasilkan antibodi, hanya menerima antibodi. Okey, dan aktif ini boleh bagi kepada dua, keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan. Apa pula yang beza semula jadi dengan buatan? Kalau semula jadi, keimunan jenis yang ini diperolehi setelah sembuh daripada penyakit. Sembuh. Untuk buatan, kena terima suntikan. Suntikan apa? Suntikan vaksin. Yang ini suntikan. Yang ini sembuh daripada penyakit. Manakala untuk keimunan pasif pula boleh bagi pada dua juga. Sama dengan aktif, ada dua. Keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Untuk pasif semula jadi, ada dua cara kena ingat ada dua cara, melalui susu ibu ataupun plasenta. Nanti kita akan bincang. Dan pasif buatan ini melalui suntikan. Tetapi suntikan yang diberi itu anti-serum. Ada yang panggil serum, ada yang panggil anti-serum. Okey, kalau kita banding lagi yang dapat yang buatan ini, buatan suntikan, melibatkan suntikannya, suntikan vaksin, suntikan anti-serum. Boleh Okey, sambung. Keimunan aktif semula jadi. Okey, kita pergi ke keimunan aktif semula jadi. Okey, gambar ni menunjukkan pesakit lah. Okey, kenapa tunjuk pesakit? Sebab untuk keimunan aktif semula jadi, perlu sembuh daripada penyakit. Mengapa perlu sembuh daripada penyakit? Jadi kamu isi, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibodi apabila dijangkiti patogen. Sel badannya akan menghasilkan antibodi. Dan selepas sel-sel limfosit menghasilkan antibodi, sel-sel limfosit ini akan membentuk sel memori. Kita sudah belajar akan membentuk sel memori. Dan sel memori ini boleh digunakan untuk melawan patogen yang sama. Sebab sel memori ini akan menghasilkan antibodi. Jadi kita kata keimunan ini adalah kekal sebab sentiasa dapat menghasilkan antibodi. Okey, ini untuk keimunan aktif semula jadi. Kita pergi kepada keimunan aktif buatan. Okey, keimunan aktif buatan ada satu graf Ada satu graf. Kamu kena tahu bila diberi graf yang ini ialah graf untuk keimunan aktif buatan. Okey, apa yang kita sudah belajar, keimunan aktif buatan ini melalui suntikan vaksin. Okey, apa itu vaksin? Vaksin ni ialah ampaian patogen yang lemah ataupun mati. Dalam vaksin tu ada patogen yang tak kuat, lemah, yang mungkin mati jugalah. Okey. Fungsi mengapa patogen ini perlu disuntik dalam badan? Okey, sebab apabila patogen ini disuntik, patogen ini ataupun kita panggil vaksin merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Tetapi apa yang kita suntik itu lemah ataupun mati, sudah tentu sel limfosit ni kita boleh menang lah. Boleh menang. Boleh mengalahkan patogen Okey, daripada graf ini kita tahu biasanya suntikan vaksin ini perlu diberikan lebih daripada satu kali. Dalam graf ini kena dua suntikan. Okey, jadi kamu kena tahu mengapa perlu dua suntikan. Okey, kerana suntikan pertama, apa yang kamu isi? Suntikan pertama menyebabkan penghasilan antibodi tetapi tak cukup, rendah ataupun tak cukup. Jadi suntikan pertama ni tak cukup kuat. Sebab itu kita perlukan suntikan yang kedua. Suntikan kedua ni kita juga panggil sebagai dos penggalak. Dos penggalak ataupun suntikan kedua diberi supaya penghasilan antibodi ni dapat ditingkatkan. Jadi sangat tinggi. Sampai ke aras keimunan.
Okey, bila sudah tinggi daripada aras keimunan, maksudnya individu tersebut cukup dalam badannya cukup antibody. Okey? Supaya antibody itu cukup tinggilah. Okey, nombor 6, kamu isikan sel limfosit dapat menghasilkan antibody yang cukup sekiranya aras antibody itu melebihi aras keimunan. Boleh Okey, dan kamu kena hafal contoh vaksin yang ada. Ada 3 vaksin yang kamu kena hafal, iaitu vaksin Salk, vaksin BCG dan vaksin HPV. Ya, yang ini untuk kamu hafal. 3 jenis vaksin mungkin ditanya dalam peperiksaan. Okay, keimunan aktif buatan. Okey, dan kita pergi ke keimunan pasif. Okey, mula dengan keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi Okey, Rajah menunjukkan penyusuan. Okey, penyusuan susu ibu Okey. Mula dengan nombor 1 ini, keimunan diperoleh oleh fetus. Okey, fetus apabila antibody ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Itu yang pertama, cara yang pertama untuk mendapat keimunan pasif semula jadi melalui plasenta. Okey, ataupun cara yang kedua kamu isi memperolehi antibody daripada ibu juga, okey, dari ibu juga melalui susu ibu. Susu ibu. Ataupun kolostrum. Kolostrum ini juga susu ibu lah. Okay. Jadi untuk ibu memberikan keimunan pasif semula jadi ada 2 cara. Cara yang pertama melalui plasenta, cara yang kedua melalui susu ibu ataupun kolostrum. Ini tak ada graf. Ini tak ada graf. Okey, kita pergi kepada keimunan yang keempat, keimunan pasif buatan. Okey, keimunan pasif buatan. Okey, untuk keimunan yang ini, okey, melalui suntikan antiserum ataupun serum. Okey, antiserum ataupun serum yang mengandungi antibody. Jadi orang yang menerima keimunan pasif buatan ini menerima suntikan antibody. Okey, menerima suntikan antibody ataupun kita panggil antiserum ataupun serum lah. Okey, macam mana untuk menyediakan serum ini daripada haiwan. Okey, haiwan ini menerima antigen dan dalam haiwan akan menghasilkan antibody. Antibody ini dikumpulkan, okey, diekstrak dan dikumpulkan dalam serum, bentuk serum. Dan serum ini boleh diberi kepada manusia. Okey, kelebihan suntikan antiserum dapat memberikan perlindungan segera. Okay, jadi apabila seseorang itu menerima suntikan antiserum, terus boleh sembuh sembuh. Dia boleh sembuh dalam jangka masa pendek yang tak lama lah. Okay, dia akan sembuh. Contoh antiserum, okay, ini kena hafal Contoh antiserum, anti-tetanus, anti-rabies, antiserum terhadap bisa luar. Jadi semua suntikan antiserum ini dapat memberikan perlindungan yang segera. Dan kamu sama kena hafal graf graf untuk keimunan yang ini. Okay, graf dia. Ada suntikan pertama, ada suntikan kedua. Untuk suntikan kedua, suntikan ini diberikan sekiranya individu itu tidak dapat sembuh daripada suntikan pertama. Okay, kalau tak dapat sembuh daripada suntikan pertama, jadi perlulah diberi suntikan yang kedua. Okay, sambung. Yang ini ada dalam buku teks. Ini ada dalam buku teks. Persamaan dan perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. Okay, kena ingat keimunan aktif buatan ini melalui suntikan vaksin. Keimunan pasif buatan melalui suntikan serum. Okay, antiserum. Jadi persamaan apabila kita banding, melindungi badan, melibatkan interaksi antibody, keimunan diperoleh daripada suntikan. Okay, maksudnya kita suntik antibody, okay, suntik antibody dalam badan untuk melawan penyakit. Okay, perbezaan tu lebih penting Okay, kalau kamu dapat hafal perbezaan tu lagi bagus. Okay, kalau kita banding untuk keimunan aktif buatan vaksin buatan antiserum bahan yang disuntik ini vaksin, satu lagi antiserum ataupun serum.
Okey, tujuan memberi vaksin untuk pencegahan pencegahan, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Okey, untuk keimunan pasif buatan untuk tujuan rawatan. Kesan tidak memberi perlindungan serta-merta untuk keimunan aktif buatan. Okey, kena tunggulah. Okey. Untuk keimunan pasif buatan memberi perlindungan serta-merta ataupun segera. Tempoh, kalau kita banding tempoh, yang mana lagi cepat? Okey. Lagi cepat ataupun sementara. Okey. Untuk aktif buatan dia lama kekal untuk selama-lamanya, tetapi untuk keimunan pasif buatan ni dia cepatlah sementara. Okey, selepas itu mungkin selepas 2-3 hari apabila antibody sudah habis, maka tidak dapatlah memberi perlindungan. Okey, masa disebabkan tujuan keimunan aktif buatan ni untuk pencegahan, jadi diberi sebelum dijangkiti penyakit. Manakala untuk keimunan pasif buatan ni untuk tujuan rawatan okey, tujuan rawatan diberi semasa dijangkiti. Okey, dijangkiti. Kena penyakit dulu baru diberi suntikan antiserum. Okey, manakala yang ini antibody dihasilkan sendiri oleh sel limfosit. Sebab perkataan aktif kena ingat, bila kita sebut aktif, keimunan aktif melibatkan sel limfosit. Tetapi pasif ini menerima antibody, jadi tidak melibatkan sel limfosit. Okey, keperluan untuk suntikan yang kedua, untuk keimunan aktif buatan ini sangat penting suntikan kedua supaya antibody yang dihasilkan itu cukup banyak, okey, cukup tinggi ataupun melebihi aras keimunan. Tetapi kalau kita banding keimunan pasif buatan, hanya diberikan sekiranya suntikan pertama itu tidak cukup, tidak dapat tidak cukup kuat untuk sembuh tidak cukup kuat untuk sembuh. Okey kelas, ini untuk 11.3 okey, jenis-jenis keimunan. Ada sedikit lagi 11.4 tentang AIDS, sindrom kurang daya tahan penyakit AIDS. Okey, yang ini lah virus HIV. Kena ingat HIV ni nama untuk virus kurang daya tahan manusia. Virus ini menyerang sistem keimunan, menyerang sel-sel limfosit kita dalam badan. Dan apabila sel kita ini diserang, sel-sel limfosit diserang, apa yang berlaku? Badan kita kurang daya tahan. Kurang tahan. Okey, ataupun kita panggil AIDS lah. Okey, AIDS ni nama untuk penyakit penyakit kurang daya tahan. Okey, kurang daya tahan. Jadi apa yang berlaku kepada pesakit AIDS? Badannya tak kuat, limfositnya tak cukup ataupun tak ada untuk melawan patogen. Okey, tidak cukup kuat. Okey, jadi simptomnya sistem keimunan dilumpuh, tak cukup kuat, mungkin mati. Ya, biasanya matilah, okey, selepas kena HIV, kena jangkitan HIV, okey, dia masih akan mati. Okay, apa yang kamu kena tahu ialah cara penyebaran HIV. Yang ini ada dalam buku teks. Okey, cara penyebaran HIV. Okey, ada 4 cara untuk kamu ingat. Okay, cara yang pertama melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang dijangkit. Okay, hubungan seks. Yang kedua, berkongsi jarum. Okay, sekiranya darah ni mempunyai HIV, virus HIV, maka orang yang menerima, yang berkongsi jarum tu akan dapatlah penyakit AIDS. Yang ketiga, daripada ibu memindahkan virus kepada bayinya. Ataupun yang keempat, melalui pemindahan darah. Darah ini mempunyai virus HIV. Okay, individu yang menerima darah ini akan kena AIDS. Okey, akan kena AIDS. Jadi kamu kena tahu ada 4 cara untuk penyebaran HIV. Okey, dan kamu isi dalam nota kamu masing-masing Okey. Dan sampai sini sajalah kita belajar untuk bab 11. Okey, terima kasih dan jumpa lagi.